Selamat pagi. Hari ini kita teruskan dengan bab 4, bahagian 3. Yang ini kita akan menyelesaikan masalah. Tengok masalah pertama, muka surat 20, sambung muka surat semalam. Okey, soalan ini TP4. Kita tengok soalan. Raja di sebelah menunjukkan lukisan berskala. Ini adalah lukisan yang dilukis dengan guna skala 1:2, lukis objek sebenar. Jadi soalan ini terbalik dengan semalam. Semalam dia bagi objek, kita lukis. Hari ini dia bagi kita lukisan. Dia suruh kita cari balik objek dia dan lukiskan. Jadi formula dia bukan lagi over N tetapi N kali L. Jadi N daripada skala 2, L daripada ukuran lukisan. Jadi saya nak lukis ini dulu. Tinggi dan lebar dia masing-masing adalah 2 unit. Jadi 2 kali 2 saya dapat 4. 4 lebar. Tinggi dia pun lebar. Kemudian saya nak lukis bucu ini. 1 unit, 1 unit, 1 kali 2. 2 unit. Okey, jadi saya lukis 4 kali 4 kali 4. Kemudian 2 unit sebagai bucu dia bersambung. Okay, next saya akan lukis lengkuk ini. Saya akan lukis yang tengah dulu. Sebab saya boleh tahu pusat dia. Okay, saya boleh tinggal beberapa kotak dengan kira bilangan unit daripada bucu ini. Jadi daripada bucu ini sampai pusat berapa unit? 1. 1 kali 2. Maksudnya saya kena tinggal 2 unit untuk dapatkan pusat bulatan. And then untuk lukis bulatan saya kena dapat jejari. Jadi jejari dia kita tengok je pusat ini ke kiri kanan. Okay, itu adalah jejari. Jadi jarak dia pun 1 unit. Jadi jejari dia adalah 2 unit. Okay, dengan tinggal 2 unit untuk sampai ke pusat. Jadi sini saya tinggal 2 unit ke atas dapat pusat. And then buka jangka lukis. Panjang dia 2 unit. Okey, siap. Lukis. Dengan berpusat di tempat hijau tu. And then saya nak lukis lengkuk yang kiri kanan pula. Saya tengok daripada titik ini ke tepi. Berapa unit? 2. Jadi nanti saya akan tinggal 2 unit untuk dapatkan pusat. Okey, jadi jejari dia sama dengan tadi. Ini pusat 2. Okey, 2. Okey, jadi saya tinggal 2 unit ke kiri. Dengan cara yang tadi, dapatlah lengkuk ini. Saya tinggal 2 unit ke kiri. Dengan cara tadi, dapatlah lengkuk. Okey, kemudian saya nak lukis lengkuk yang besar pula. Sama juga dengan tadi, kena dapatkan pusat. Pusat di mana? Sini. Sama dengan tadi. Okey, so yang warna hijau saya sudah purplekan. Okey, ini. And then saya nak kira jejari dia. Okey, saya boleh kira di sinilah. 1 unit, 2 unit, 3 unit pada lukisan. Jadi yang sebenarnya kena darab lagi 2, 6 unit. Jadi daripada pusat, saya buka jangka unit, jangka lukis, 6 unit lukis. Siap. So yang last saya sambung saja setiap bucu. Okey, siap. Okey. Okay, kita tengok next page. Muka surat 21. Raja di sebelah menunjukkan pintu. Hitung luas bagi lukisan. Okey, jadi dia nak kita cari luas lukisan. Kita kena dapatkan dulu tinggi dan lebar untuk lukisan. Okey, yang dilukis dengan skala 1/25. Jadi untuk dapat ukuran lukisan, ukuran objek bahagi N. Jadi untuk tinggi pintu ini 150 bahagi N saya dapat 6 cm dan lebar bahagi 25 saya dapat 3.92 cm. Sudah dapat tinggi dan lebar, darabkan. Itulah luas bagi lukisan. Jadi saya dapat 23.52. Jangan lupa unit dia sudah berubah kuasa 2. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Raja menunjukkan sebuah trapezium. Ini adalah trapezium. Okay. Jadi, jika sebuah lukisan berskala bagi trapezium ini telah dilukis. Ini objek lah. Okay. Ada satu lukisan telah dilukis dengan skala 1/1/4. Apa maksud dia? 1/4.
Maksudnya lukisan kita adalah, tengok penyebut ni, lukisan kita adalah 4 kali ganda lebih besar. Okey, hitung perimeter bagi lukisan tersebut. Okey, ini perimeter. Okey, perimeter adalah berkadaran dengan panjang. Jadi kita boleh terus guna skala ini. Okey, jadi sebelum kita cari perimeter dia, kita cari dulu perimeter untuk objek, kemudian kita kalikan 4. Okey, terus dapat perimeter bagi lukisan. Okey, jadi kita cari dulu okey, perimeter untuk objek sebenar. Okey, sini 6. Okey. Sini pun 6. Sini 8.5. Untuk dapatkan tinggi segitiga bersudut tegak ini, 8.5 kena tolak 6. Okey, jadi sini kita akan dapat 2.5 cm. Okey, kenapa saya kira ini? Okey, saya kira ini supaya saya boleh dapat AB. AB adalah hipotenus bagi segitiga bersudut tegak. Jadi untuk dapatkan AB, saya kena guna teorem Pythagoras secara penambahan. 2.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. 6 dapat dari mana? Tapak ini. Sini 6, sini 2.5. Saya nak dapatkan sisi AB, saya guna teorem Pythagoras. Penambahan secara teorem. Jadi 2.5 kuasa 2 kan, 6 kuasa 2 kan, and then saya jumlahkan. Kemudian saya punca kuasa 2 kan, dapatlah panjang AB adalah 6.5. So, saya jumlahkan semua panjang sisi, itulah perimeter, saya dapat 27. Itu yang sebenar. Lukisan 4 kali ganda lebih besar. Jadi saya terus kali 4 ataupun saya boleh guna formula ini pun okey. Okey, 27 bahagi 1/4 samalah sebenarnya dengan 27 kali 4. Jadi jawapan kita adalah 108 cm. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Raja di bawah menunjukkan lukisan. Okay, ini adalah lukisan. Dia minta kita cari isi padu sebenar. Okey, dan skala yang digunakan adalah 1 cm kepada 1.25 cm. Okay, jadi kalau kita nak cari isi padu, apakah formula dia? Pi J square T. Isi padu sebenar, maksudnya saya kena cari jejari sebenar dan tinggi sebenar. Tengok rajah, ini ialah lukisan. Jadi, saya kena cari dulu jejari objek dan tinggi objek dengan guna skala ini. Okay, jadi pada skala 1 cm dalam lukisan mewakili 1.25 meter. Jadi, apakah jejari untuk objek sebenar? Okay, jejari lukisan adalah 8 bahagi 2 dapat 4 cm. Jadi, dalam lukisan adalah 4 cm. Apakah jejari sebenar? 1 kepada 1.5, maka 4 kepada, okay, kita boleh banding. 1 macam mana jadi 4 kali 4. Jadi, 1.25 pun kali 4 dapatlah. Okay? Jejari sebenar sebenarnya adalah 5 meter. Siap. Okey, kemudian saya nak cari tinggi sebenar pula. Ikut juga skala tadi. 1 cm dalam lukisan mewakili 1.25 objek sebenar. Jadi dalam lukisan apakah tinggi dia? 11.2. Jadi ini bermaksud sebenarnya adalah 14 meter. Jadi sudah dapat tinggi sebenarnya 14 meter. So sudah dapat J. Sudah dapat T, masuk dalam formula dengan nilai pi 22/7. Dapatlah jawapan isi padu sebenarnya 1100 meter cube. Okey, kuasa 3 adalah merujuk kepada isi padu. Okey, kita terus lagi soalan terakhir. Encik Razak ingin mengosongkan tangki tersebut. Okey, sambung soalan tadi ya. Dia nak kosongkan tangki ini. Jika air tu disedut dengan kadar 200 meter cube per jam, hitung masa yang diambil dalam minit untuk mengosongkan sepenuhnya tangki tersebut. Okey, kita nak cari masa lah ni. Okey, jadi kena fahamkan maksud ini. Apa maksud dia? Maksud dia,
1 jam dia boleh menyedut 200 meter cube. Ini maksud dia. Okey, 200 meter cube per jam. Maksudnya 1 jam boleh menyedut 200 meter cube. Jadi, untuk tangki ini, berapa isi padu dia? Tadi kita sudah dapat ni kan? 1100. Jadi, kalau 1100 meter cube, saya kena guna berapa masa? Jadi, sama juga dengan tadi. Kita boleh tulis dalam bentuk nisbah 1/200. Sekarang, saya ada 1100 meter cube. Berapa masa yang saya perlu? Jadi, saya banding 200 kepada 1100 adalah 5.5 kali ganda. Jadi, masa saya pun kali 5.5 kali ganda. Jadi, dapatlah masa yang diperlukan adalah 5.5 jam. Soalan, dia nak kita jawab dalam bentuk unit minit. Jadi, 5.5 jam bersamaan dengan berapa minit? Kalilah 60, dapatlah 330 minit. Siap. Okay, jadi, itulah latihan untuk hari ini. Buat latihan 20, separuh je, sampai 22 and then snap muka surat 21 untuk disemak. Itu saja. Sekian, terima kasih.